Sorry ya, tak habis masa. Okay, so kalau pteridophyte ni dia ada jenis, sama ada dia adalah Homosporous ataupun Heterosporous. Heterosporous. Kalau Homosporous, daripada awal-awal itu, dia memang akan tetap menghasilkan dua jenis spor. Cuma pada awal-awal itu, dia ada satu type of sporangium yang kita panggil bisexual sporangium. After that, daripada satu sporangium, dia akan divide kepada bisexual gametophyte. And then daripada situ barulah dia akan pecah kepada microspore, which is yang jantan, dan juga megaspore yang betina. Itu adalah Homosporous. Tetapi ada pula yang pteridophyte ni, pokok tu awal-awal tu dia memang dah ada siap-siap dua jenis sporangium, iaitu yang jantan Antheridium archegonium, yang jantan Antheridium, yang betina Archegonium. Daripada situ dia akan develop into ni lah, dia akan menghasilkan microspore and megaspore. Memang daripada awal-awal tu memang dah siap-siap asing jantan dan betina. Tetapi kalau Homosporous ini, dia ada one type of sporangium that produces one type of spore. After that, dia terus become daripada sini dia akan berpisah lah jantan dan betina. Contohnya adalah Lycopodium and Dryopteris. Okay, Lycopodium ni from phylum Lycophyta. Bryopteris ni from phylum Pterophyta. Tetapi Heterosporous ni ada satu je, okay, yang tiga nama yang kita belajar ni adalah Selaginella. Selaginella ni dia from the same phylum of seperti Lycopodium, iaitu the Lycophyta. Okay, apa ide sporangium? Sporangium adalah multicellular organ yang akan menghasilkan spores. Okay, ini adalah sporangia. Dalam sporangia ini akan ada banyak spore lah. Sebab apa? Dia adalah yang akan menghasilkan spore. Ini adalah source of the Dryopteris. Okay, dekat bawah pakis awak nampak yang bintik-bintik itu adalah sporangia. Dalam sporangia itu akan ada spore. Ini yang kita katakan the two types of pteridophyte based on production of spores. Okay, which is Homosporous. Pada awal-awal itu dia ada one type of sporangium, okay, which is the sporangium akan menghasilkan spores. Okay, tetapi bila daripada spore ini dia akan develop into gametophyte yang mempunyai dua, sama ada Archegonium and Antheridia. After that, daripada satu spore ini dia akan menghasilkan one egg cell and juga one sperm cell. Tapi asal usulnya adalah daripada satu spores, bisexual spores. Tetapi kalau Heterosporous, awal-awal itu sendiri dia dah memang ada siap-siap dua jenis sporangium, okey, dua jenis penghasilan spores, the one yang menghasilkan spore. Kalau dia adalah betina, so dia adalah this megasporangium, dia akan develop kepada megaspore. Megaspore tadi dia akan develop kepada pokok yang jantan lah, yang jantan dan betina, yang betina which is adanya Archegonia. Dalam Archegonia ini ada akan become menghasilkan egg cell. Tetapi kalau yang microsporangium pula, yang jantan, dia akan develop into spore yang jantan which is microspore. Cuma daripada sini microspore akan terus develop kepada Antheridium. Daripada Antheridium maka dia akan menghasilkan sperm. Okey, asal usulnya adalah ada dua jenis spore yang berbeza. Tetapi untuk Homosporous tadi, dia memang hanya ada satu jenis spore, cuma after that dia berpisahlah kepada dua, which is divided into two, which is the Archegonia and Antheridia. So this one adalah bisexual lah, sebab dia ada dua sexuality dalam satu spores. Okay? Dan ini untuk Homosporous contohnya adalah Lycophyta dan juga this Dryopteris. Okay, ini from phylum Lycophyta, ni daripada phylum Pterophyta. Tetapi Heterosporous ada satu plant yang from the same phylum as the Lycopodium, iaitu phylum Lycophyta, iaitu Selaginella. Okay, Selaginella ini dia memang awal-awal tu dia memang adalah dua jenis spores lah. Okay, ini adalah Lycopodium from the phylum of Lycophyta. Okay, kalau awak tengok yang macam halus ini dia panggil microphylla. Okay, dia leaf, cuma dia adalah modified leaves. Okay, adanya yang hujung-hujung ni, yang hujung kecil ini dipanggil microphylla. Okay, tetapi yang besar ini kita panggil megaphylla. Megaphylla tu yang daun yang lebih besar lah. Okay, dan dia juga ada di hujung ini akan ada di semacam cone-like structure yang panggil strobilus. Okay, strobilus ini adalah actually gumpalan daun yang kecil itu, dia sangat tebal sehingga membentuk satu bentuk cone lah. Dalam strobilus itu kalau kita kerat, you ambil ni, kita kerat dua, we cross section kan, you boleh nampak akan adanya one type of spores, which is this bisexual spores. Spores ini pula dia akan develop into the sporangium. Sporangium ini pula akan develop into both Antheridium and Archegonium, and then dia akan menghasilkan sperm dan juga egg. Hasilnya daripada from the same spores. Okay, that's why Lycopodium dan juga Dryopteris dia adalah Homosporous. Okay. Tetapi kalau Selaginella, Selaginella ni also from the same phylum seperti Lycopodium, which is daripada Lycophyta.
Apa yang membezakan dia adalah kalau you ambil Strawbillious ni, awak belah, awak akan tengok kiri dan kanan dia ada dua jenis spore. Satu adalah megaspore, satu adalah microspore. Okey, asal usulnya daripada mana? Daripada this megasporangium. Megasporangium akan develop, dia akan allow the formation of megaspore. Microsporangium pula dia akan allow the formation of microspore. Daripada sini dia akan megasporangium tadi dia akan become, let's say megasporangium tadi eventually dia akan producing egg. Manakala this microspore tadi dia akan menghasilkan sperm. You boleh nampak pada awal-awal ini dia memang siap-siap memang asing dah jantan dan betina. Tetapi kalau Lycopodium ini asalnya adalah from the same spore, cuma dia akan develop into sporangium. Sporangium pula dia akan develop into different egg and sperm. Tetapi asal usulnya daripada satu spore which is Homosporous. That's why Lycopodium ni adalah Homosporous. Tetapi untuk Selaginella awal-awal tu dah ada different two type of spores, so dia adalah heterosporous. Okay. Tetapi ini adalah phylum dia. Okey, walaupun begitu, Lycopodium ni adalah Homosporous, Selaginella ni adalah Heterosporous, tetapi mereka ni dia are all from the same phylum, iaitu phylum Lycophyta. Tak payah nak Lycopodiophyta, tak payah. Just namanya pendeknya adalah Lycophyta. Tetapi paku pakis yang kita makan itu dia adalah from phylum Pterophyta. Contohnya adalah Dryopteris tu. Dryopteris boleh, Dryopteris pun boleh. Okey. Dia are from the same Pterophyta. Kalau Lycopodium ni Homosporous, Dryopteris pun Homosporous, tetapi dia are all from the different phylum. Tetapi Selaginella ni adalah Heterosporous, tetapi dia ada satu phylum dengan Lycopodium which is Lycophyta. Okay, ini adalah Dryopteris. Okay, the one yang besar tu, yang fronds tu, satu fronds tu kita panggil pinna, daun yang lebih kecil itu kita panggil pinule. Okay, this one kita panggil frond. Dia daun yang besar ni. Dan banyak digunakan berzaman dahulu lah sebagai hiasan dan sebagainya. And then kita juga akan ada di spina lah, satu lembaran daun yang besar, and then yang kecil tu kita panggil pinule. Di bawah pinule itu awak akan nampak adanya sorus. Sorus ni adalah cluster of sporangia. Yang biji-biji ini adalah sporangia, bukan spore. Spore dia dalam tu. Okay, sorus ni akan ada banyak sporangia. Dalam sporangia tu you pecahkan memang akan ada spores lah. Dan sorus ini usually located underside, di bawah sporophyll of Dryopteris. Betul-betul di bawah the pinule lah. Biasanya pinule tu dengan sporophyll sama lah, which is daun kan. Dia berada di bawah, bahagian bawah lah. Dan lepas itu setelah adanya fertilization, adanya fertilization berlaku dan adanya formation of young sporophyte generation, first dia akan develop into this what we call fiddle head. Ini yang kita panggil pucuk paku. Inilah dia pucuk paku yang sangat-sangat lembut. Pucuk paku ni pula kalau awak tengok dia bergulung macam ini. Kenapa? Sebab kalau awak tengok dia akan ada this daun itu still macam Tuhan ciptakan daun dia bergulung ke dalam. Okay, daun dia bergulung ke dalam. Tetapi dia juga akan bergulung. Apa fungsinya agak-agak? Keludak lah this one adalah lembut. Okay, actually this pucuk paku memang lembut dan dia memang sangat-sangat mudah prone kepada disruption. That's why dia bergulung macam ni. Sebab apa? Dia nak protect the daun ini daripada rosak. Okay, that's why dia slowly akan open. This one akan photosynthesis. Lama-kelamaan diorang akan open like this lah. Lama-kelamaan dia akan open like this. Sehinggalah this fronds ni, this sporophyll tadi dia dah start open like this, barulah akan ada photosynthesis dan sebagainya. This one dia bergulung untuk protection. The fiddle head of Dryopteris, okay, ataupun pucuk paku ini yang awak nak makan, yang ni lah, ni yang lembut ni. Okay, yang awak cecah belacan tu, ya Allah sedapnya. Okay, ini yang awak makan pucuk paku tu. So ini adalah comparison between phyla in Pteridophytes. Adanya perbezaan okay, antara phylum Lycophyta and Pterophyta. Cuma apakah persamaannya? Memang mereka ni akan diorang ini water is essential for fertilization, itu yang utamalah. Dan perbezaannya adalah this one lah. Lycophyta dia ada small and scaly leaf called sporophyll, tetapi Pterophyta kita tak panggil, we don't call it sporophyll. Dia adalah sporophyll, tetapi kita terus bagi kepada pinnae and pinnules. Okay, untuk Lycopodium and Selaginella dia tidak ada sorus tu, dia memang tidak ada sorus, tetapi dia ada berbentuk cone tu yang kita panggil Strawbillious. The spore itu berada, the sporangia itu berada di dalam cone-like structure yang kita panggil Strawbillious. Tetapi untuk Pterophyta kita tak ada cone tu, kita ada di sorus, which is yang biji-biji kat bawah pokok, bawah daun tu, yang kita panggil sorus. Gametophyte body tu tidak ada chlorophyll, okey, yang kecil tu dia tak ada chlorophyll. Tetapi gametophyte itu adanya chlorophyll for photosynthesis lah. Okay, itu adalah dia punya comparison. Okay,
Itu adalah the ferns, okay? Itu adalah ferns which is the pteridophytes. Kita dah tengok bryophytes, kita dah tengok lumut, kita dah tengok pokok pakis. Now, kita nak move on kepada higher plants, okay, higher form of the plants iaitu gymnosperms. Kalau gymnosperm ini dia dah vascular plant, dia memang dah ada vascular plant. Dia dah ada vascular, that's why dia lebih besar berbanding dengan jebaku pakis. Dan cuma apa yang membezakan, kita akan compare dia dengan tumbuhan yang berbunga, ada perbezaan dia. So kita nak tengoklah the unique characteristic of gymnosperm dan apakah the classification of gymnosperm yang terbagi kepada 4 phylum iaitu Kycardophyta, contohnya lah Kykas, Coniferophyta, Pinus, pokok pine ni Christmas tu taklah Coniferophyta. And then kita ada this Ginkgo biloba which is falls under the phylum Gingophyta dan juga the Gnetophyta. Yang ini yang hampir sama dengan tumbuhan berbunga, cuma dia bukan tumbuhan berbunga. Nanti kita akan tengok. Okay, ini adalah yang phylum yang awak perlu hafal. So apa yang membezakan pteridophyte dengan the gymnosperm? Gymnosperm ini kalau pteridophyte tadi ada simple vascular tissue. Now gymnosperm dia ada lignified vascular plants. Maksudnya dia ada lignin. Lignin tu yang akan give the structure to the plant. That's why the gymnosperm ni pokok pine tu besar sebab adanya lignin. Satu structure yang teguh yang membenarkan dia untuk grow bigger. Dan cuma dia juga ada xylem and phloem. Cuma apa yang membezakan this gymnosperm dengan angiosperm iaitu tumbuhan berbunga, dia punya xylem tidak ada xylem vessel. Okay, dia ada trachea saja tetapi dia tidak ada xylem vessel. Kalau xylem tissue je. Dan kalau phloem pula untuk gymnosperm, phloem ini kalau dalam angiosperm dia ada sieve tube dan juga companion cell, tetapi phloem untuk gymnosperm dia tidak ada companion cell, dia tidak ada sel rakan, hanya ada sieve tube sahaja. Tetapi mereka masih lignified. So berbanding dengan pteridophyte, this one more advanced lah. Jadi gymnosperm ini dia muncul selepas pteridophyte. Maybe 100 million years after pteridophyte barulah ada pokok pine dan sebagainya. Sama juga dengan pteridophyte, the dominant generation adalah sporophyte. Cuma kalau tadi dalam pteridophyte, gametophyte itu kita masih boleh nampak, which is especially for the Dryopteris. Untuk gymnosperm and angiosperm, after this gametophyte memang kita dah tak nampak. Gametophyte generation is reduced and become microscopic. Kita kena boleh nampak hanya falls under microscope and memang entirely dependent on sporophyte untuk nutrients. You ibaratnya macam ni lah. Okay, embryo semua itu memang memerlukan sporophyte untuk provide the nutrient and everything. Dan gametophyte itu berada di dalam cone ini. Dalam cone ini akan ada the gametophyte dan awak boleh nampak dia tidak ada daun pun apa. Dia memang memerlukan this dominant sporophyte untuk water and nutrient. So daripada sini dia akan feed lah the gametophyte dengan water and nutrient. Okay. So gametophyte, apa yang membezakan dia dengan the bryophytes? Kalau bryophyte tadi the lumut dia, the sporophyte dependent on gametophyte for nutrient and water. Tetapi untuk gymnosperms dia terbalik. Dia punya gametophyte pula dependent on sporophyte for nutrient and water. Okay, and then some other thick cuticles, dia ada satu cuticle yang tebal, kulit yang tebal, ataupun dia ada berbentuk needle shape leaf. Sebab apa? Nak conserve water lah. Ini adalah pokok pine, dia memang berbentuk, daun dia berbentuk jarum sebab kita nak reduce the surface area for transpiration. Okay, bila daun terbuka lagi senang air nak keluar, tetapi kalau daun jadi jarum macam ni susah air nak keluar, so dia akan conserve the water lah. Dan kenapa gymnosperm? Apa yang make the gymnosperm special? Sebab most have cones. Kebanyakannya ada cones. Dalam cones itulah akan adanya sporangium lah. Tak kisahlah micro ke megasporangium. Okay. Most have cones which the sporangium develop. Dan kenapa cone itu? Apa benda cone tu? Dia adalah basically a modified closely packed sporophyte. Dia adalah actually daun sebenarnya. But we don't call it daun. Cuma daun itu telah diubah supaya membentuk satu entiti yang gemuk macam ni, yang kita panggil cones lah. Okay. Dan dalam cone itu akan ada di sporangium. Sporangium inilah di mana adanya Archegonum antedinum develop, menghasilkan sperm ataupun spores lah, depending on the things lah. Okay, you boleh nampak this one adalah the microsporangium. Okay, dalam cone jantan ini, sebab dia apa? Micro. Ingat, lelaki ni lemah. So that's why we call it micro. Kalau perempuan hebat, so dia adalah mega. So dalam this cone ini akan adanya pollen grain. Dalam pollen grain akan ada sperm.
Tetapi untuk dalam kunjang betina dia ada apa? Of course lah dia ada ovule lah, dia ada this ovule, egg.